kasih sekalian, gendang sudah pun dipalu. Namun saya tengok mana-mana rata-rata saya pergi, keadaan masih relax saja lagi. Mungkin dia nak tunggu banjir datang, baru dia bersemangat sikit meredah banjir lah, pergi turun bagi bantuan kepada kawan-kawan yang dalam kesusahan dan sebagainya. Namun hari ini ada beberapa tempat sudah pun dilanda banjir. Contohnya dekat tempat saya bulan lepas lagi di Seri Gading. Kemudian begitu juga dengan tempat Dato' Aziz di Baling. Sekarang pun ada beberapa warga yang sudah dipindahkan kepada pusat penempatan banjir. Kita sebenarnya kalau boleh nak buat pilihan raya ni tuan-tuan, awal lagi. Kalau semua masih ingat, UMNO dan PAS telah bermuafakat pada Februari 2020. Ketika itu kita dah putuskan, bila dipanggil ke Istana Negara, kita dah putuskan kita akan beritahu dengan ke bawah Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong bahawa kita mahu supaya pilihan raya diadakan. Namun saudara, pada ketika itu wabak COVID-19 baru saja memasuki negara ni. Atas dasar itu, baginda tuanku lebih prefer ataupun lebih mahukan kalau boleh kita berpakat. Sebab apa kena berpakat ni saudara? Kerana bila 222 orang ahli parlimen dipanggil untuk membuat pilihan sama ada nak pilihan raya ataupun nak bubar. Walaupun ramai nak bubar tuan-tuan, bila ditanya siapa yang nak diangkat menjadi Perdana Menteri, tak ada seorang pun yang berjaya mendapat 112 undi ataupun 112 kursi untuk membentuk kerajaan. Itu sebab ke bawah Duli Tuanku terpaksa mengarahkan ketua-ketua parti untuk berpakat. Dan akibat daripada arahan ini tuan-tuan, maka UMNO, ketua parti PAS, ketua parti CPS di Sarawak dan ketua parti Bersatu telah sebulat suara mengangkat Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Kalau boleh kita pun tak nak Muhyiddin ni menjadi Perdana Menteri, tetapi pasal titah tuanku saudara nak mengelakkan daripada kalau kita buat pilihan raya maka tersebarlah COVID, maka kita pun akur dan menjunjung kasih di atas titah ke bawah Duli Tuanku. Saudara, kali kedua UMNO nak buat pilihan raya ni, bila mana kita dah dianiaya dek Muhyiddin Yassin. Dah lah kita ampunkan dosa dia mengkhianati kita. Dia berpakat dengan DAP, kerjakan kita balik sampai kita kalah pilihan raya dengan berbagai fitnah. Fitnah berkaitan Linas, fitnah berkaitan dengan 1MDB, fitnah berkaitan dengan GST, macam-macam. Sehingga kita tewas 2018. Tapi walaupun dia dah buat macam-macam kat kita tuan-tuan, besarnya jiwa pemimpin UMNO ni, kita ampunkan dia. Malah walaupun dia parti kecil, daripada 13 kursi yang dia menang pilihan raya lepas, 7 dah ikut Mahathir, 5 orang je tinggal dengan dia, seorang meninggal dunia. 5 orang je. Yang lain yang bersama dengan dia, 16 dicuri daripada UMNO, 9 dicuri daripada PKR. Adalah 4 orang lagi. Ada satu daripada DAP yang Rogol Amah, seorang lagi Xavier Jayakumar yang kroni dia sudah ditahan oleh pihak SPRM dengan duit berjuta ringgit. Mereka ini memberikan sokongan pada Muhyiddin. Muhyiddin hanya ada 32 kursi tuan-tuan. UMNO ada campur dengan MIC dan MCA, UMNO ada 42 kursi. Siapa lagi banyak? 32 ke 42? Mestilah 42, betul lah. Sepatutnya kita lah jadi Perdana Menteri kan. Tapi saudara, baiknya UMNO ni, dia kata tak apalah, demi memastikan DAP ni dapat kita tumbangkan, kita bagilah dia jadi Perdana Menteri. Mula-mula dia dengar cakap kita, apa cadangan baik-baik yang dibuat oleh Datuk Seri Najib tentang ekonomi, cadangan supaya diberikan bantuan, dia ikut. Cadangan supaya dikeluarkan, dibenarkan untuk rakyat keluar duit KWSP, supaya ada kecairan di pasaran, dia ikut.
Tapi bila dia dah rasa dia kuat, sebab bila dia ikut nasihat kita, orang dah mula panggil dia dengan panggilan mesra Abah. Syok lah dia, tuan-tuan. So dia dah rasa seolah-olah title tu dia dapat sendiri tanpa bantuan kita. Lepas tu dia mula tak dengar cakap kita, tak apa lagi. Dia mula bully kita. Dia tahan duit kita. UMNO punya duit ditahan, walaupun mahkamah dah 3 kali mengarahkan supaya dilepaskan. Dia tahan, dia rayu punya rayu, tuan-tuan. Sebab peguam negara dia lah yang nanti. Jadi akhirnya saudara, kita selepas ditikam di Sabah, kan? Dan dia nak penjarakan pula bekas Perdana Menteri kita dan juga Presiden kita yang sedia ada. Maka akhirnya UMNO buat keputusan tarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin. Masa tu pun kita nak buat pilihan raya. Tapi pasal baginda tuanku merasakan bahawa lebih baik kita elakkan daripada buat pilihan raya kerana takut COVID ni mengebak. Maka akhirnya saudara, apa yang berlaku, sekali lagi kita telah mengangkat seorang Perdana Menteri. Kali ni daripada UMNO pula. Bila menang di Melaka, bila menang di Johor, suasana dah cukup bagus untuk kita buat pilihan raya. Kita dah menang 7 pilihan raya negeri. UMNO desak lagi dibuat pilihan raya pada bulan 3 tahun ini. Tapi malangnya saudara, pembangkang yang takut takut untuk mengadakan pilihan raya, mereka telah menandatangani perjanjian. Ini pun atas permintaan tuanku, nak elakkan daripada ketidakstabilan politik. Maka pembangkang telah dinasihatkan menandatangani CSA, perjanjian dengan kerajaan. Dan dalam perjanjian ini ada termetera satu perjanjian, tidak boleh ada pilihan raya sehingga 31 Julai 2022. Lepas Julai, kita ada bulan Ogos, bulan September, bulan Oktober. Ini 3 bulan tentu kita buat perjumpaan, kita buat perhimpunan itu last kali. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memutuskan pada 10 hari bulan 10 kita adakan pembubaran parlimen. Itu pun atas perkenan ke bawah duli tuanku yang di Pertuan Agong. Kalau nak ikutkan, kalau 10 hari bulan, kita ada masa SPR perlu sekurang-kurangnya 30 hari. Maknanya 12 hari bulan dah boleh buat pilihan raya. Sebab Jabatan Meteorologi menasihati ke bawah duli tuanku, kalau nak buat pilihan raya kena buat cepat, kerana takut kalau masuk minggu kedua selepas minggu ketiga selepas bulan November, maknanya selepas 15 November, mungkin tuan-tuan, angin monsun timur laut sudah pun melanda negara ni, dan pantai timur ni ada kemungkinan besar akan dilanda banjir. Tapi nak buat macam mana, dalam SPR pun ada Azmi Syahrul, orang kuat bersih, sudah pastilah dia pun akan cuba untuk drag pilihan raya ni lebih lambat supaya masuk zon banjir, supaya mereka boleh kata, tengok pembangkang dah cakap dah, ni UMNO ni gelojoh sangat nak buat pilihan raya, sehingga kan time orang tengah sibuk banjir pun mereka juga buat pilihan raya. Sebenarnya kita nak buat awal lagi, tuan-tuan. 2 tahun yang lalu lagi kita dah desak. Zaman Muhyiddin kita dah desak. Zaman Dato' Seri Ismail Sabri lepas menang di Johor, kita dah menang Melaka, kita pun dah desak. Dia bagi KWSP, mood tengah bagus, kuasa membeli pun kuat. Masa tu dah cantik buat pilihan raya, tapi nak buat macam mana, tuan-tuan? Ada CSA. Dan sekarang akhirnya telah pun dibubarkan. Banjir tak banjir, kita cuma mampu berdoa kepada Allah SWT, kalau boleh sampai 19 hari bulan ni tidak ada sebarang peti undi yang terpaksa keluar mengundi dalam keadaan banjir. Itu je lah kita boleh buat, tuan-tuan. Apa nak buat? Betul tak? Ini je kita berdoa. Kalau katalah saudara 19-11 ni banjir, kita ada 222 kawasan parlimen. Awal November, pertengahan November ni dijangka di sebelah Kelantan, Terengganu dan mungkin tempat tuan-tuan ni,
Ini 3 negeri yang mungkin akan terkesan akibat banjir. Katalah ada 5 parlimen yang terkesan. Saya nak beritahu di Malaysia ni ada 222 kawasan parlimen. Jadi kalau ada 5 kawasan parlimen yang pusat pembuangan undi dia di bawah pagar saya, ada maknanya air pagar dada ke pagar lutut ke, orang tak boleh pergi membuang undi. Maka SPR ada kuasa, tuan-tuan, untuk menangguh pilihan raya di 5 kawasan ni saja. Tapi yang baki 217 dia mengundi macam biasa, betul tak? Dan kalau daripada 217 ini Barisan Nasional ke Pakatan Harapan ke berjaya dapat lebih daripada 112. Kalau BN dapat, maka pemimpin daripada BN sudah pasti akan menghadap ke bawah duli tuanku, akan mencadangkan nama calon Perdana Menteri kita. Kalau tuanku berkenan, maka calon Perdana Menteri kita boleh angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Kalau tuanku kata, bagilah 2-3 nama, takkan seorang je, ramai yang layak ni dalam parti ni kan, maka apa yang Presiden UMNO boleh buat? Betul tak? Dia kena akur dengan permintaan ke bawah duli tuanku. Maka dia pun hantarlah 3 nama seperti mana yang tuanku minta. Dan siapa juga yang dipilih ni tuan-tuan, kita jangan komen. Sebab kerja tuan-tuan sebagai orang-orang politik, sebagai rakyat, kerja kita ialah menangkan pilihan raya. Betul tak betul? Kan? Bila dah menang pilihan raya, kita hantar nama seperti mana yang diminta oleh baginda tuanku. Dan kerja memilih siapa jadi Perdana Menteri bukan kerja kita, dan kita jangan memandai. Biar tuanku yang putuskan siapa yang bakal menjadi Perdana Menteri. Bila dia dah angkat sumpah, maka selepas itu kabinet akan dibentuk, insya-Allah tuan-tuan. Kalau BN berjaya memerintah secara bersendirian, kita ada satu pasukan yang kuat, satu pasukan yang berpengalaman. Saya dah tengok nama-nama yang dicadangkan ni, saudara, sama seperti mana di Johor, sama seperti mana di Melaka. Di Melaka 86% muka baru, golongan profesional, latar belakang macam-macam latar belakang. Usahawan ada, lawyer ada, doktor ada, artis pun ada di Melaka tu. Di Johor pun sama. Yang tak ada penipu macam Fuziah Saleh, tak ada. Yang ni awal-awal kita dah reject. Betul tak? Kaki menipu, kaki tabur janji, tak tunaikan, ada tak ada? Tak ada. Sebab ciri-ciri yang ada pada pemimpin Pakatan Harapan, ciri-ciri yang ada pada pemimpin Perikatan Nasional, tak ada dalam ciri-ciri UMNO. Sebab UMNO, Presiden UMNO awal-awal lagi dah beritahu, kali ni ketua bahagian pun belum tentu dapat jadi calon. Yang sekarang ni jadi calon pun belum tentu akan dikekalkan. Kerana kita akan memperkenalkan satu sistem ataupun satu slogan. Kita nak calon yang ada sifat wali, bukan wali Allah, tuan-tuan. Kalau kita nak semua calon ada sifat wali, ni MCA dengan MIC macam mana nak cari wali? Betul tak? Jadi kita nak calon yang ada sifat wali ni, maksud dia calon yang ada sifat wali. Wali ni winnable. Winnable, berkemampuan untuk menang. Takkan kita nak letak calon yang belum apa-apa kita dah tahu kalah. Takkan kita nak letak orang macam Fuziah Saleh. Hari ni semua orang dah tahu air mata palsu dia tu temberang. Kan? Kalau kita letak orang macam ni, belum lagi masuk pilihan raya, kita dah tahu dah confirm kalah. Jadi kita nak pastikan calon kita ni winnable, calon yang boleh menang. Itu wali. W yang pertama. Yang kedua ialah winnable, acceptable. Acceptable ni apa maksudnya, tuan-tuan? Boleh diterima. Kita tak nak bila kita letak calon tu, UMNO bahagian bantah, Pemuda bahagian bantah, kita letak nama calon tu, NGO bantah, Persatuan Pemandu Teksi bantah. Ada pula macam-macam jenis. Tiba-tiba semua orang nak bagi pandangan, orang ni boleh, orang ni tak boleh. Ini pun diambil kira, tuan-tuan. Kita nak kalau boleh calon yang boleh diterima seberapa ramai yang
mungkin calon inilah yang kita akan ketengahkan. Tidak dapat dinafikan saudara, siapa pun, Rasulullah pun sendiri saudara, kan? Bila dia nak membawa Islam, ramai juga yang bantah tuan-tuan. Jadi memang kita tak boleh ada seorang calon yang semua orang akan gembira. Tetapi kalau standard ataupun ciri acceptable tu kita ketengahkan, maknanya apa? Maknanya calon ini saudara, di kalangan calon-calon lain, markah dia bab penerimaan rakyat ini paling tinggi. Acceptable, winnable, acceptable, dan lagi satu li ni likeable. Likeable ni maksud apa? Calon yang disukai. Calon yang disukai itu macam mana nak tahu calon ni disukai ke tak sukai? Kita tengok juga dia punya Facebook dia macam mana. Kita tengok juga Twitter dia macam mana. Tengok juga Instagram dia macam mana. Tengok juga TikTok dia macam mana. Kadang-kadang dia popular kat TikTok, tapi dia buat benda-benda yang dajal je tuan-tuan, pun tak boleh juga. Ada setengah orang dia memang popular, cukup popular, tapi popular sebab dia buat benda yang tak baik, pun tak boleh dikira sebagai likeable. Kadang-kadang orang tu tengok nampak macam popular tuan-tuan, tapi orang yang maki hamun dia lebih banyak daripada orang yang suka dia, yang puji dia. Itu semua kita ada pasukan, pasukan yang mengkaji, menapis calon-calon kita. Calon-calon kita ni saudara, seperti mana biasa, kan? Kita cek insolvensi, ada kes masalah dengan hutang ke, ataupun dia ni bankruptcy ke tidak, kan? Kita cek. Kemudian kita cek dengan SPRM, dia ada kes-kes ambil rasuah ke tak ada. Kita cek dengan polis, ada kes pukul orang ke, langgar lari ke, apa benda ke. Tahun ni Perdana Menteri cakap sampaikan pejabat agama pun dia cek. Tuan-tuan, yelah, kalau orang tu tak bayar nafkah, betul tak? Kalau isteri dia pun dia tak bayar nafkah, macam mana dia nak jaga rakyat? Saya nak beritahu tuan-tuan, wakil rakyat ni kita pilih, kalau Barisan Nasional ni, biasanya wakil rakyat yang kita akan pilih, wakil rakyat tu dia tak makan gaji tu. Sebab gaji tu semua akan pergi pada rakyat, dan duit dia sendiri tu akan keluar untuk rakyat. Itu sebabnya kadang-kadang orang pelik, wakil rakyat Barisan Nasional ni semua pakai kereta besar. Dia tak tahu salah satu ciri-ciri yang kita pilih, kita nak orang tu bukan hanya mampu tanggung diri dia sendiri, dia mampu tanggung bantu rakyat. Jadi kalau dia sebulan dia belanja, contohnya ketua bahagian lah contohnya, sebulan dia belanja untuk rakyat, orang datang minta tu minta ni, bil telefon kena potong, bil air kena potong, dia orang cari wakil rakyat tu lah. Kadang-kadang kereta nak kena tarik pun cari wakil rakyat, benda ni tak ada kena-mengena wakil rakyat. Tapi suka tak suka dah jadi wakil rakyat, hadap je lah. Betul tak? Jadi kalau untuk rakyat ni, dia boleh belanja 30-40 ribu sebulan, takkanlah dia nak pakai kereta besar sikit, tak boleh. Itu kadang-kadang orang ni hipokrit. Dia nak orang wakil rakyat yang boleh jaga rakyat, dia boleh belanja 30-40 ribu duit peribadi dia untuk rakyat, tapi kalau boleh pakai kancil je. Ini hipokrit nama dia tuan-tuan. Tapi tak apa, itu pun saudara diambil kira. Diambil kira oleh kepimpinan kita, mampu tak mampu. Sebab suka tak suka nak jaga rakyat ni, sedikit sebanyak kita nak orang yang berkemampuan. Kalau tak mampu tuan-tuan, mula-mula gaji bulan-bulan tu dia letak separuh untuk jaga rakyat. Last kali gaji dia tu kalau dia bagi semua pada rakyat, dia nak makan apa? Betul tak? Dah dia tumpu masa untuk jaga tuan-tuan. Dah jaga tuan-tuan, gaji 1 sen pun tak dapat, semua habis untuk rakyat. Lepas tu tak cukup lah tu, confirm tak cukup. Maka akhirnya apa jadi pada dia? Dia terpaksa ambil rasuah, dia terpaksa salah guna kuasa. Ini yang kita tak nak. Itu sebab tapisan keselamatan UMNO ni saudara tak macam tapisan keselamatan PKR ke, DAP ke, ataupun tapisan keselamatan daripada geng-geng bersatu. Tak sama. Itu sebab kita tengok yang DAP,
Yang rogol amah pun dapat jadi wakil rakyat. Betul tak? Yang kacau bini orang pun dapat jadi wakil rakyat juga. Dapat jadi presiden parti lagi. Kan? Ini benda-benda macam ni tuan-tuan. Yang tak reti kenal laki ke perempuan ke, dia kira sama je. Ada juga. Bukan seorang. Dulu ada seorang dekat Pematang Pau. Sekarang dah bertambah. Kat Gombak pun ada tuan-tuan. Betul tak? Jadi untuk UMNO ni kita tapis macam-macam. Kita tapis macam-macam. Kita nak berikan yang terbaik untuk rakyat. Okey. Set jelas Jadi saudara, kalau orang tanya kita, orang kata UMNO ni gelojoh buat pilihan raya musim banjir, sebenarnya kita nak pastikan kita ada pasukan yang kuat. Kenapa pasukan tu perlu kuat, tuan-tuan? Tahun depan kita akan berhadapan dengan kemungkinan malapetaka yang sangat besar. Banjir ni malapetaka yang boleh tahan besar, tapi belum cukup besar. Tahun depan saudara, keadaan akan lebih teruk untuk dunia, bukan untuk Malaysia saja, untuk dunia. Hari ini kita pun tahu Ukraine dah bergaduh dengan Rusia, betul tak? Siapa yang menyokong Ukraine pun terima bala. Siapa yang menyokong Rusia juga terkesan juga bila mana Amerika dan sekutu-sekutunya membuat sekatan dan sebagainya. Tetapi apa pun tuan-tuan, akibat daripada dua orang ni berperang, dua pihak ni berperang, hari ini harga minyak melambung tinggi, harga petrol, harga diesel. Ni Rusia ni dia keluar gandum, maka tak pasal-pasal harga tepung kat Malaysia pun naik juga, betul tak? Ini semua bakal berlaku dan bakal menjadi semakin parah. Kita juga lihat Malaysia ni, kita ada seorang Perdana Menteri yang dilantik dengan 14 orang ahli parlimen. Macam sahabat kita tadi, Saudara Hamdi cakap, macam mana Perdana Menteri nak berikan yang terbaik untuk negara kita? Contohnya, kita betul lah kita boleh buat jawatan kuasa jihad memerangi inflasi, memerangi kenaikan harga barang. Tetapi orang yang menjaga MITI, orang dia bersatu. Yang menjaga ekonomi, orang dia bersatu. Yang jaga KPDNKK, orang dia bersatu. Betul tak? Jaga apa lagi? Ada satu lagi tadi. KPDNKK, ekonomi, MITI, Kementerian Pertanian, Ronald Kandi, orang dia. Jadi apa benda baik yang nak dibuat oleh Dato' Seri Ismail Sabri, kalau dia orang sabotaj, boleh tak? Boleh terlaksana tak? Boleh berjaya tak apa yang nak dibuat oleh Dato' Seri Ismail Sabri? Tak boleh. Itu sebab kita kena buat pilihan raya segera. Dato' Seri Ismail Sabri ke siapa juga yang akan jadi Perdana Menteri lepas ni, dia ada pasukan dia sendiri. Dia ada pasukan dia sendiri dan dia boleh memerintah mengikut acuan dia sendiri. Apa kelebihan ni tuan-tuan kalau kita memerintah mengikut acuan kita sendiri? Kelebihan yang kita boleh nampak dengan mata kepala kita sendiri. Contohnya, apa keburukan kalau tak boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri? Tengok, kalau sebelum ini saudara, Malaysia ini mengamalkan demokrasi. Demokrasi maknanya siapa yang memenangi kerusi paling banyak, dialah memerintah, betul tak? Tapi apa jadi pada 2018? 2018 kita buat kali pertama bukan lagi majority rules tetapi minority rules. Apa maksud minority rules? Maksudnya yang minority ini memerintah yang majority. Mahathir parti dia ada 13 kursi. Di kalangan Pakatan Harapan ni tuan-tuan, siapa yang menang paling banyak? PKR. Berapa kursi? 49. 49 dengan 13 mana lagi besar? 49 lah lagi besar. Tapi kenapa Mahathir jadi Perdana Menteri? Kenapa bukan Anwar? Kenapa bukan Wan Azizah? Sebabnya tuan-tuan, DAP tak nak bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim. DAP bagi sokongan kepada Mahathir. Kalau DAP bagi sokongan pada Anwar, Anwar tuan-tuan ada 49 kursi. Dia boleh arahkan DAP ikut kehendak dia, betul tak? Tapi kalau dia bagi sokongan pada Mahathir, dia boleh pegang telur Mahathir. Itu sebab apa yang dia orang minta, semua Mahathir bagi. Betul tak betul? Kita lihat apa yang berlaku
sepanjang tempoh 22 bulan. Akibat daripada kita silap memangkah, kan tuan-tuan lah, orang yang tak datang ni, kan? Akibat daripada silap memangkah, apa terjadi? Kita lihat 22 bulan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan diperkotak-katikkan. Sampai tabung haji pun dia bagi kat geng-geng DAP jaga aset dia. Kita lihat kedudukan hak istimewa orang Melayu. Kawan-kawan kita yang sebelum ni boleh hantar anak menggunakan beasiswa MARA. Tengok zaman PH, habis dipotongnya peruntukan kepada MARA. Betul tak tuan-tuan? Anak-anak kita tak boleh belajar. Walaupun kita kerajaan campuran, tapi Perdana Menterinya UMNO. Baru dapat Perdana Menteri UMNO. Kerajaan tu masih campuran, tapi dah dapat nikmat sikit tu dah dapat dah. Bila harga ringgit jatuh, kan? Tengok Dato' Seri Ismail Sabri, dia boleh umumkan siapa yang dapat beasiswa melalui MARA dapat kenaikan allowance bulanan. Betul tak betul? Kalau dulu tuan-tuan, kalau dulu saudara, kalau nak bagi kelulusan ni, Mahathir kena minta izin dengan DAP dulu. Agak-agak DAP bagi tak? Tak bagi. Tak bagi tuan-tuan. Tak pernah pun bahasa lain digunakan sebagai bahasa rasmi. Ini sidang media pun buat bahasa Tamil pun ada. Kenyataan media bahasa Mandarin pun ada. Urusan rasmi, gunalah bahasa rasmi, betul tak tuan-tuan? Itu yang kita dah persetujui bila nak merdeka. Dan tak pernah dalam sejarah kita, saudara, biasa kita hilang pelabur tu biasalah. Ini Agong pun lari. Agong baru 2 tahun, last kali dah lari. Tak boleh tahan dengan Pakatan Harapan. Sultan Muhammad Kelima pun letak jawatan tuan-tuan. Tapi nasib baiklah orang Pahang beruntung. Bila Sultan Kelantan letak jawatan, orang Pahang pula dengan mengambil alih menjadi Yang di-Pertuan Agong.